Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat bertemu lagi dalam media sosial di halaman Amir Hijaz Fans. Siapakah orang pertama yang muncul? Saudara Syah Ibrahim, apa khabar Saudara Syah? Saya mendoakan agar saudara sihat walafiat, bahagia bersama keluarga. Saudara Hafiz Wan Basirun, Dending jangan lupa tahu. InsyaAllah. Diksi, salam perjuangan Datuk. Raja Kamal, Raja Faizal, apa khabar? Muhammad Ali Arifin, Nia, Fazli Yub, Ibrahim Cik Muda, Syed Barudin Rubidin, apa khabar habis? Akidah Saleh, serta teman-teman yang lain. Aduh, bersin dia hari ni. Salam Sakidah Sakdiah Saleh, Razmi Rasuna Abdul Rahman, Muqtaja Muqtal, Ja'far Ahmad, Rahman Bakar, Tok Lebay, Pok Leh Zul Osman, Fazil Uzair, Roseni Korongat daripada Sabah. Jadi apakah saudara dapat mendengar suara saya dengan jelas? Kalau dengan jelas, sila share. Sudah bersama. Assalamualaikum Tok, saya dari Puchong. Ya, sila hadir ada orang dari Puchong. Apa khabar orang Puchong? Isyam Akasah, Saudara Azman Azamai, Saudara Mak Nur Syarif, Nurmal Abdul Rahman, Saudara Aswa Haji Rahmat, Ujang Man, Diksi, apa khabar Diksi? Rosli Lendu, selamat malam, Saudara Rosli, Mustafa Alias, Kring, Sajid Yusof, apa khabar orang Penang? Sajid Yusof, Nozman Man, keramat jelas Man, Nazman Man, Sofian, apa khabar Yan? Sihat ke? Masih lagi main golf? Selamat Hasan, apa khabar? Wari, Panji sana tu, Saudara Wahid, Saudara Sofi, KM Kaha, Saudara Fendi, Hafiz Wan Basirun, Ambaisir, Hati, Diksi, Ismail Safian, Rajanan. Terima kasihlah Diksi dengan bunga sekuntum bunga mawar merah. Adnan Amin, Saudara Rafi Osman, apa khabar? Muhammad Nasyarif dan teman-teman pelayan-pelayan lain yang tidak sempat saya nyatakan. Puan Aizah Ibrahim, namanya satu persatu kerana laju sangat dan saya harus meneruskan untuk memberi pencerahan malam ini. Pencerahan saya tidak lain tak bukan tentulah bercorak politik dan juga perkembangan semasa. Bagaimanapun saya seperti biasa harus melaporkan bahawa kes terbaru daripada COVID-19 nampak gayanya ada pengurangan. Semalam ada 1032, hari ini turun lagi 1009 orang. Jadi dengan bagaimanapun terdapat 6 kematian. Jadi jumlah kematian hari ini adalah secara terkumpul adalah sejumlah 277. Dan warga kita yang dijangkiti virus corona keseluruhannya terkumpul sejumlah 36,434. Dan di Sabah juga nampak agaknya ada berkurangan. Semalam 646, hari ini 564. Walaupun jumlahnya masih lagi membimbangkan. Khawatir kita nanti dia libas balik, dia naik semula. Ya, jumlah hari ini yang terkumpul di Sabah adalah 18,803. 18,083 ya. Di Labuan ada peningkatan, semalam 28 orang, hari ini 95. Di Sarawak ada pengurangan, semalam 9, hari ini 6. Begitu juga di Kedah, semalam 25, hari ini kurang. Share dulu ke. Terima kasihlah saudara James, kita share ramai-ramai supaya ini waktu laporan ini sabar dulu. Saya akan menjelaskan sebentar lagi. Saudara Rajanan di Penang, saudara Sarjan, semalam ku 23, hari ini naik 36. Di Perak masih lagi 6 juga yang dijangkiti. Semalam 6 orang, ni 6 dijangkiti. Di Selangor ada pengurangan, semalam 231, hari ini 180. Jumlah yang dijangkiti virus corona di negeri Selangor adalah sejumlah 5,590 orang yang terkumpul. Hai, apa khabar Azam Majid? Apa khabar Azam? Ada topik panas malam ni? Panas, insyaAllah. Panas sejuk biasalah. Apa ini di Kuala Lumpur 17 orang, ada peningkatan, semalam 9 orang saja. Di Putrajaya kurang, semalam 4 orang, ini 1 orang saja. Saudara Izzat Amir, apa khabar? Negeri Sembilan
Negeri Sembilan ni, aduh sebab mungkin kerana sebab saya kata banjir apa semua tu. Semalam 44, hari ni naik 90 orang di Negeri Sembilan. Melaka juga naik, semalam tiada jangkitan, hari ni ada 5 jangkitan. Dan di Johor masih lagi kekal 2 orang lagi jangkitan. Tetapi yang kita harus lega di Pahang. Di Pahang sudah 4 hari berturut-turut tiada jangkitan. Di Terengganu semalam ada 3 orang tapi hari ini tiada jangkitan. Di Kelantan juga semalam ada 2 orang, hari ini tiada jangkitan. Dan of course kita harus mengucapkan tahniah kepada warga Perlis, Salmi Ahmad. Perlis kekal dengan 38 orang saja sejak coronavirus menyerang negara kita. Perlis masih kekal dengan 38 orang, masih sifar setakat saat ini. Jadi dalam keadaan suasana musim banjir, musim hujan, kita harus berhati-hati ya, kerana sebagaimana yang saya katakan bahawa virus corona ini dia mudah menyerang dan mudah merebak kalau suasana cuaca sejuk dan musim hujan. Tambah-tambah lagi kalau berlaku banjir, apa kita lihat di Negeri Sembilan ya. Jadi berhati-hatilah. Okey. Seperti biasa bab iklan. Saya seterus tadi, dending manis Siti Farehah. Jangan lupa saudara mau dending manis Siti Farehah, saya boleh langgan menghubungi beliau 017 711 4300 017 711 4300. Dan saudara apakah sudah menatap buku ini, iaitu Diary dari Penjara. Ini diary ini memang tak ada eksklusif. Buku ini sebenarnya bagi saya elok kita simpan untuk kita berhayati satu persatu. Kerana ini tentang perjuangan mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Allahyarham Datuk Harun Idris, yang mengakhiri hidupnya perjuangannya kerana kesan daripada kebejatan politik negara, kerana percaturan politik komunis, percaturan politik mereka-mereka yang tidak mahu melihat warga bangsa kita maju ke hadapan. Dan Datuk Harun terkenal sebagai seorang pejuang bangsa daripada Kajang, daripada Rawang, daripada Kelang, daripada semualah di kawasan dia, Lebah Kelang ini, semua merasa tutang budi dengan Datuk Harun dan mereka memperoleh kesempatan untuk mendapat tanah dan sebagainya. Tapi apabila beliau berada di penjara, amat menyedihkan. Sebab itu eloklah dibaca buku ini. Itu Diary dari Penjara merupakan catatan beliau setiap hari yang saya bukukan. Saudara boleh menghubungi anak anda saya Azhar 011 330 41241 011 330 41241. Itu juga jangan lupa orang Perak, kalau saudara yang ingin menikmati keenakan rasa bahulu berdal, bahulu berdal tu boleh berhubung dengan Azhar waktu yang sama 011 330 41241. Dan kalau saudara mau menjadi agen ataupun wakil untuk kita mengembangkan perniagaan, juga boleh berhubung ini dengan Azhar untuk bahulu berdal ataupun kuih muih dan sebagainya. Boleh berhubung dengan beliau. Kerana bagi saya dalam musim-musim begini, elok kita mengembangkan kalau ada ruang untuk peluang berniaga. Untuk buku kejayaan kuliah dia tak ada sekali Saudara Samsul Anwar. Buku kejayaan tidak, buku rahsia yang terpendam. Boleh hubungi anak anda saya untuk mendapatkan buku tersebut. Jadi ini semua ni bagi saya lah catatan yang perlu kita simpan untuk kita hayati bila waktu terluang kita baca. Saya pun bila saya memberi pencerahan, saya refer balik pada buku tersebut ya. Jangan lupa. Perkongsian kita hadis hari ini telah menceritakan kepada kami, iaitu Anas bin Abdul Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika kamu mengharap dan berdoa kepadaku, aku pasti akan menghapuskan doamu yang telah lalu. Aku tidak akan memperdulikannya lagi. Jadi, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, nescaya aku akan mengampuni dan aku tidak peduli semua itu. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi sekalipun, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, aku pasti akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi nombor 3463. Statusnya adalah hadis hasan.
Jadi pengajaran pada ini, Allah Maha Pengampun ke atas hamba-hambanya. Sebagai hamba kita sewajarnya sentiasa berharap dan berdoa agar diampunkan segala dosa-dosa, sama ada dosa yang kecil maupun dosa besar, dosa yang tidak kita sedar telah kita lakukan. Allah akan mengampunkan dosa hambanya, melainkan dosa syirik. Kita buat dosa macam mana pun Allah akan mengampunkan, asalkan kita sedar dan insaf. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah bersabda mafhumnya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menginaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita jangan putus asa. Kita ingat dalam hidup kita ni kita masih ada Tuhan. Kita harus sentiasa mendekati ajaran yang dititipkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas hadis saya menerima kiriman agak lucu, tapi boleh juga kita fikirkan agak logikanya. Dia hantar satu orang hantar kat saya, dia kata, ini sekadar perkongsian je lah ya. Dia kata garam ni tak pernah nakal. Garam tidak pernah nakal. Saudara masa main, tetapi selalu kena cubit. Sebab kita makan garam ni kita pernah secubit garam. Garam tak pernah nakal. Amir Hijaz fan ingin Amir Hijaz bantu iklan perniagaan. Saya sila gitu. Tak ada masalah saudara boleh menghubungi untuk kita sama-sama kita memberi pencerahan dan kalau ada ruang untuk berniaga ya. Kemudian cili pun tak pernah cari pasal, tapi selalu kena tumbuh. Jadi bila selalu di kampung, bila kita nak makan makan cili, sambar dan sebagainya, cili ni kita tumbuh. Jadi cili tak pernah nakal, tapi kena tumbuh. Gula pula selalunya duduk diam. Gula ni diamnya. Semua ni yang mencari gula adalah semut. Tetapi selalu kena kacau. Bila kita masuk kerang kopi ke dalam teh ke, kita kacau lah gula tu. Itu dia punya kiriman yang agak membuat saya senyum sendiri bila baca. Jadi begitulah kehidupan kita ni, penuh dengan ujian. Semoga kita diberi taufik dan hidayah dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Ingat ya, garam tak pernah nakal, tapi selalu kena cubit. Cili tak pernah cari pasal, tapi selalu kena tumbuh. Gula pula selalunya dia duduk diam, tapi selalu kena kacau. Kadang-kadang kalau teman-teman ada kiriman apa, hantarlah kepada saya ya. Saudara Amir Hijaz ingin Amir Hijaz bentuk iklankan, okay, silakan, tak ada masalah. Baik. Hari ini walaupun setakat jam 8 tadi saya tengok keputusannya, Joe Biden di Amerika mendapat 253, sementara Donald Trump masih lagi terkekial 213. Kalau nak lihat dari segi itu, artinya Donald Trump sudah pun ketinggalan begitu jauh. Artinya Joe Biden sepatutnya sudah jadi Presiden Amerika, tapi sebab dia punya cutting line ataupun jumlah undi yang diperlukan oleh Joe Biden adalah sejumlah 270 kursi. Sebab itu kalau saya tengok daripada iklan-iklan di TV dan sebagainya, dia 270. Siapa dulu sampai ke situ, first past the post, mendapat 270 kursi, maka dialah yang akan menjadi Presiden Amerika. Setakat hari ini Joe Biden bersama dengan pasangannya iaitu Kamala Harris yang bertanding sebagai naib presiden, kedua-dua mereka memperolehi 253 kursi untuk Dewan Senat di Amerika, sementara Trump mendapat baru 213. Jadi Trump kena cari lebih kurang 57, sedangkan Joe Biden dan Kamala Harris dia cuma perlukan lebih kurang dalam 17 saja lagi. Tapi setakat tadi dah naik 264. Tinggal 6 je lagi. Sebentar tadi 264. Dan kenaikan kemarahan Joe Biden itu memberi rangsangan yang cukup hebat. Jadi mana kalau kita tak menoleh, saya beritahu tadi, kalau kita tak boleh menolong orang, jangan sekali kita menyusahkan orang. Ini saudara Mak Khairuddin. Terima kasih. Saya agak saudara, kalau boleh saudara kirimkan pada saya sebelum kita live.
Sebab kadang-kadang bila saya bercakap benda begini, sometimes ada kalanya boleh distract saya punya ini ya saudara. Bukan saya nak menafikan ataupun saya nak menolak. Saya amat berterima kasih kalau dikirimkan lebih awal supaya saya boleh masuk dalam saya punya website saya, so that boleh kita hayai satu-satu. Saya amat mengharapkan rangsangan dan juga respon daripada teman-teman semua ya, agar saya tidak bercakap sendirian dan tak adalah saya seorang-seorang aja melabun, kata orang bahasa Perak. Orang Perak ni kalau dia kata bercakap ni kita melabun. Hari ni nak labun apa? Akaun 1, akaun 2 majikan ikan. Datuk boleh kita ambil. Sabar Nur Azhar Adnan. Sekejap lagi saya akan ulas satu persatu. Kita sabar, memanglah saya tahu. Penantian itu adalah satu penyiksaan. Kita yang menanti itu satu benda yang menyakitkan. Tapi sebab itu kita harus bertemankan dengan kesabaran. Kalau kita tak sabar, susahlah hidup kita ni ya. Felix CQ, apa khabar selamat malam. Jadi berbalik kepada pilihan raya untuk Presiden Amerika, pasaran saham di Asia Pasifik terus melonjak dan meningkat. Hang Seng indeksnya begitu mencanak ke atas, begitu juga saham-saham di Hong Kong, di Thailand, di Vietnam. Sebagaimana yang saya nyatakan semalam, apabila kalaulah Trump yang berjaya menjadi Presiden Amerika, maka kita tidak dapat lari daripada kemungkinan tercetusnya peperangan antara Amerika dengan China. Dan ini akan mengheret negara-negara di Asia Pasifik. Tapi bila nampak sekarang ni Joe Biden sudah mula ada tanda-tanda akan menang, tak tahulah, kita tengoklah dalam sejam 2 jam lagi tu rasanya Biden nak menang. Kalau Biden menang, maka adalah kelegaan dan ekonomi Asia Pasifik akan kembali dapat diperbetulkan. Kalau Trump dia tak dapat perbetulkan, sebab Trump dia memilih untuk bersahabat dengan Putin, itu di Rusia. Isteri Trump pun adalah orang yang berketurunan Rusia di Georgia. Dan China telah paling lega kerana ia menyokong Biden. Sebagaimana saya katakan, sementara Trump disokong oleh Rusia Putin. Dan kita sendiri akan terperangkap. Kita ni negara kita kecil. Kita adalah negara yang terlalu kecil kalau nak dibandingkan antara Amerika dengan China. Kalau ikut benua tanah besar China tu, kita ni macam ekor saja. Hujungnya adalah di Tanjung Piai. Kalau saya buka peta dunia tu, Malaysia ini adalah ekor kepada tanah besar China. Kalau kita ibaratkan sebagai seekor gajah yang besar. Begitu juga macam di Amerika, negara dia besar sangat. Tetapi dia bermusuh. Kalau saya tengok, Trump ni satu presiden yang cukup angkuh. Sebab itu saya tidak berminat dengan Trump. Semalam saya dah katakan, saya berdoa agar biar Joe Biden yang menang, kerana dia begitu bersimpati dan mengamalkan kebebasan beragama, macam mana kita mengamalkan rukun negara. Tapi bukan Trump. Trump adalah satu orang yang resis. Sebab itu era-era menjelang pilihan presiden, kita dapat melihat apa yang berlaku di beberapa kawasan macam di Arizona, di Philadelphia, pihak polis yang menembak mati warga kulit hitam dan sebagainya. Muhammad Ali, Biden ada geng lah yang ngam dengan Biden. Saudara Muhammad Ali membuat saya ketawa. Apa kelas Midin dengan Biden? Midin tu main kat kampung aja. Antara Trump dan Biden, mana yang Israel suka? Israel lebih suka pada Trump. Ini saya nak cerita ni juga sebab waktu Trump dia menang saja sebagai Presiden Amerika, mula-mula sekali dia terus dengan angkuhnya membina tembok antara negara Amerika dengan Mexico. Jadi pada dia, orang Mexico ni dia tak pandang langsung. Dia tak bagi masuk pun ke Amerika. Dia buat tembok besi pun ada, tembok batu pun ada. Jadi akhirnya perdagangan Mexico, ekonomi Mexico tersasar. Kita warga yang kita damai, kita tak seronok lah bila tengok benda begitu berlaku. Walaupun itu berlaku di Amerika. Tapi tindak tanduk Trump. Jadi saudara jangan lupa, Trump juga apabila dia naik sebagai Presiden Amerika, dia mengumumkan bahawa dia kata dia akan memindahkan Jerusalem itu ke Palestin. Dia nak pindahkan ibu kota Israel tu.
Begitulah dia bersimpati, begitulah dia menyokong rejim Yahudi di Israel. Dia pada dia cukup angkuh, dia peduli apa pada dia. Saja Yusof, Trump berketurunan Yahudi itu memanglah kalau ikutkan dari segi dia Amerika itu kebanyakannya begitulah. Walaupun bagaimana tu macam di Amerika, ia dikuasai di belakang mereka ada CIA, FBI dan macam-macam. Banyak agensi-agensi yang bernaung di belakang seseorang calon presiden itu. Tapi kalau Trump, maka tidak lain tidak bukan adalah kiblatnya kepada Israel dan kepada Rusia, Putin. Kalau Biden, dia bukanlah kiblat daripada China, tapi dia lebih bersimpati dan dia menyantuni. Sebagaimana saya katakan, orang Demokrat ni macam Obama apa semua. Cuba saudara lihat gambar dalam YouTube apabila Biden berjumpa dengan warga Amerika yang beragama Islam, dia menyantuni. Malahan ucapan beliau di saat-saat, saya rasa ucapan mungkin ucapan permulaan beliau sebagai Presiden Amerika, dia menyatakan ucapan Biden, dia kata dia memetik hadis Rasulullah SAW. Bila dia kata Nabi Muhammad SAW ada to the Muslim, dia kata kalau kamu melihat satu kejahatan, kamu harus membetulkannya. Kalau kamu tidak berdaya, maka kamu harus menyatakan keburukan tersebut. Dan jika kamu tidak mampu juga, berjanjilah dalam hati kamu untuk tidak melakukan keburukan tersebut. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu Biden. Dia boleh mengingati hadis Rasulullah SAW. Tapi Trump no. Trump is American great. Sebab dia macam rasa dia itu Tuhan lah. Dia itu hebat lah. Sebab itulah Allah SWT melampiaskan segala permasalahan di Amerika. Dan kita berharap pimpinan kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada Trump. Kerana sepatutnya Joe Biden tak boleh menang. Kerana di Amerika selalunya seorang presiden dia akan bagi dua penggal. Di politik di Amerika ni dia tetap. Selepas 5 tahun ada pemilihan. Selepas 5 tahun dia ada pemilihan. Tak ada macam kita ni. Tak tahu bila nak buat pilihan raya. Ada nak kata pilihan raya besok. Ada nak kata pilihan raya minggu depan. Ada kena state election. Belum sempat pun 5 tahun. 3 tahun ada pilihan raya umum. 4 tahun ada pilihan raya umum. Amerika tak. Begitu juga di England. Negara-negara yang maju, dia menetapkan tarikh pilihan raya ni sekian-sekian. Tarikh pemilihan presiden sekian-sekian. Dia tak berganjak. Sepatutnya begitulah kita ni. Kadang-kadang kita nak mencontohi negara-negara maju. Dalam waktu yang sama kita ketepikan. Biden ni satu parti dengan Barack Obama. Yes, saudara Abi Alid. Di Amerika ada 2 parti saja. Itu parti Demokrat dan parti Republican. Macam saya katakan, kalau Republican, dia lebih cenderung kepada peperangan. Sebab Republican ini didukung oleh para Yahudi dan pembuat-pembuat senjata antarabangsa. Sebab itu macam Donald Trump ni, Rusia mendukung di belakang sebab Rusia adalah antara pembuat ataupun pengindustri industri militeri angkasa lepas dan industri persenjataan. Dia kalau tak ada perang, tak lakulah produk mereka. Sedangkan Biden daripada Demokrat. Cuma saya kata berhati-hati sebab apabila Demokrat naik, adalah skandalnya nanti tu. Cuma tengok gayanya Biden ni dah tua sikit lah. Jadi kalau dah tua tu kurang lah agak skandal. Tapi berhati-hati dengan Kamala Harris. Sebab macam saya kata semalam, tiba-tiba seorang pondan tua boleh menang. Di mana ke semalam? Saya dah hilang catatan saya tu. Dia menang dalam untuk menjadi ahli Senate, mewakili parti Demokrat. Itu saya kata Demokrat ni dia tak peduli. Dia happy go lucky lah gambarnya. Maklum sajalah ponda. Jadi Sajat tak payah susah hati lah. Sebab saya kata semalam, Sajat tak perlu nak minta masuk UMNO, kau bertanding lah. Tempat pilihan the best untuk Sajat bertanding di Gombak. Bergandinglah dengan Azmin Ali. Saudara Hosam no, salam. Saudara Abdul Wahid di US ada tak MP kata? Tak ada. Sebab itu Trump apa semua konon-konon nak memujuk daripada Demokrat, tak ada. Di Amerika tak ada. There's no such thing of jumping frog. Kat US tak ada parti chauvinis ke tu. Di Saudara Azmi Ahmad di Amerika, dia punya chauvinis, bukan chauvinis, dia punya rasisnya adalah antara color kulit, sama ada putih ataupun hitam. Kalau dulu ketika dulu kalau saya tengok ada Ku Klux Klan yang membunuh
warga bangsa Negro. Begitu juga diwujudkan orang yang menentang perhambaan adalah Abraham Lincoln. Akhirnya Abraham Lincoln juga dibunuh. Jadi di Amerika dia punya rasisnya adalah kulit hitam ataupun kulit orang kulit putih. Pada dia kalau black ni cukup hina pada dia. Sebab itu bila dulu Muhammad Ali jadi ahli tinju pun cuba buat dia diperangkap Muhammad Ali untuk dihantar berperang di Vietnam, katanya cuba nak dibunuh. Mereka tidak boleh menerima. Tapi kita sepatutnya kita di Malaysia ni tak bolehlah meniru yang itu. Kita sepatutnya tak ada rasis lah. Kita harus warga cinta damai. Itu keadaan di Amerika. Salam Datuk, nak tanya sikit tentang pilihan raya US. Kenapa Obama kalah? Obama tak kalah. Saudara Azmi, Obama tidak kalah. Obama berkempen bagi pihak Joe Biden. Di Amerika, seorang presiden itu cuma boleh pegang 2 pegang. Jadi kalau tiba-tiba Obama tak berani. Tidak. Waktu lawan dengan Trump tadi adalah running mate kepada Obama, iaitu Hillary Clinton. Hillary kalah dengan Trump. Jadi Hillary mewakili Parti Demokrat. Trump mewakili Parti Republican. Saja main kena lagu tu saya kata. Edisi kat sana ada semurid dah. Di sana dan Demokrat ni rasanya ada lah tu, kalau Sajat boleh bertanding boleh menang. Edisi soal ini di Amerika, mereka satu warga bangsa yang kita tak tahulah. Dah rosak lah. Tu saya gelak semalam. Tapi bagaimanapun kita bersyukur juga kerana pimpinan Amerika hari ini bila Biden menang, maka dia menghormati semua kaum, semua agama dan rasis yang terbaik. Cuba tengok gambar, saya tengok tadi antara video yang nampak tu satu orang wanita kulit hitam. Dia berpeluk-peluk, dia peluk ini presiden, you are my future presiden. Lepas tu dia salam, lepas tu Biden cium tangan dia. Lepas tu dia wanita Negro tu kata, I'm so happy with you, so tonight I don't want to sleep lah. Dia kata malam ni aku tak mau tidur lah, seronok sangat. Kerana dia berasa teruja dapat bersama-sama dengan presiden Amerika. Lepas tu dia kata, I happy with you, at least you can kick him out from office. Jadi katanya tendang dia keluar lah. Ini kenapa Hillary boleh kalah dengan Trump? Sebab itu ada mengatakan, sebab itu waktu pemilihan itu lagi, ada pihak mengatakan bahawa waktu itu populariti Hillary Clinton begitu tinggi. Tetapi ada pihak menuduh, kita tak tahulah sama ada benar atau tidak, mengatakan bahawa Trump dibiayai oleh ejen-ejen daripada KGB. Itu dia punya, kita tak tahu. Jadi ada macam sekarang ni tuduhlah ada pemalsuan daripada kotak undi dan sebagainya. Jadi itu di Amerika. Jadi kita mengharapkan Joe Biden dapatlah pada hari Sabtu malam Minggu. Jadi besok hari Jumaat, Sabtu malam Minggu, maka Joe Biden kita akan lihat menari di Gallery of the White House. Dia antara cara di Amerika tu agak lucu. Presiden yang menang nanti dia kena menari dengan isterinya dan disaksikan oleh member of the Senate. Itu dia punya cara cara mereka untuk menzahirkan bahawa I'm the president of America. So semua orang tengok dia menari dengan isteri dia. Tiap-tiap kali lah bila ada pilihan presiden. Solihin Saleh, kalau boleh memang gelak besar lah Beijing, kena lelong lah kita. No, saudara Solihin Saleh, kita bukan kena lelong. Saudara jangan lupa ya, saudara jangan sekali-kali terperangkap dengan percaturan politik yang diutarakan banyak orang. So China dengan Amerika untuk mengembangkan ekonomi mereka. Dan kita tak boleh menafikan ekonomi China begitu tinggi. China hari ini mendahului. Cuma masalah kita ni adalah China yang ada di Malaysia. China yang ada di Malaysia ini yang saya gelarkan. Kalau saudara baca buku, sebab saya kata cari buku, tajuk buku itu iaitu The Lord of the Ring. Iaitu menceritakan tentang The Yellow Jews, iaitu Yahudi kuning. Mereka inilah yang menguasai Asia Pasifik ni.
Dan mereka menguasai di Hawaii, mereka menguasai Vietnam, mereka menguasai di Thailand, mereka menguasai di Cambodia, mereka menguasai Malaysia, mereka menguasai di Filipina, di Singapura. Ini adalah dipanggil Yellow Jews. Mereka memegang ekonomi. Tapi mereka tidak baik dengan Tanah Besar. Mereka tidak baik dengan Hong Kong. Sebab itu kebanyakan dia punya duit simpanannya di Singapura. Sebab itu mereka melonjakkan ekonomi Singapura dengan simpanan wang yang begitu banyak. Itu berbeza saudara ya. Asri Muhammad macam Atuk menari ke Datuk? Atuk kita main buaya, dia tak boleh menari dah. Tak, dia cara upacara, salah satu upacara yang dinanti-nantikan oleh rakyat Amerika selepas habisnya musim Syed Baharuddin. Kita politik kita tu sekejap lagi saya nak habiskan ni. Maka atau cara di Amerika itu adalah malam tari menari. Jadi presiden dan pasangannya akan menari, selalunya waltz ke dance ke, dan disaksikan oleh para senat. Itu kisahnya. Ada kesan tak pada dunia Islam bila Joe Biden ini menang itu? Kesannya kita ada kelegaan bahawa Israel tidak akan begitu tenang lah. Latif hati yellow, bukan Jewish yellow Jewish, Yahudi kuning. Saudara Benjamin, waalaikumsalam. Baik saudara, baik, balik kita kepada politik tanah air kita. Selepas dekat setengah jam saya bercakap tentang politik Amerika. Atuk main buah kepala bapak kau. Dia main buai, biar ke dia lah, jangan kita kacau dia lah. Saya tengok bila sekejap dia tolong ayunkan Tun Siti Asmah, kemudian dia duduk Tun Siti Asmah pula nak ayunkan dia, biarlah mereka. Sebab kita tidak, kalau begitu sepatutnya. Jika media menang, maka dasar Amerika juga akan berubah. Dan memang tentulah dia akan berubah. Dan kita harus bersedia ke arah itu, tetapi bagi saya ekonomi kita akan ada kebaikannya, berbeza dengan zaman Trump. Jangan lupa, kalau Republikan menjadi presidennya, kita mengalami krisis kewangan dulu tu zaman Bush, apabila Bangkok terpaksa membetulkan dia punya kedudukan kewangan dan sebagainya. Syafiq Osni, terima kasih. Sekarang ni besok Datuk Tengku Zafrul akan membentangkan bajet di Parlimen, menggambarkan kedudukan ekonomi kita macam mana. Saya tak tahulah sama ada akan masukkan daripada forecasting ni, kesan daripada pilihan raya presiden di Amerika. Tetapi kita mengharapkan agar pimpinan kerajaan Tengku Zafrul benar-benar membentangkan bajet ini bukanlah sekadar bajet yang falasi ataupun bajet yang saya katakan bajet fatamorgana atau pemiraj. Saya sebut perkataan ini fatamorgana ni artinya macam dalam bila kita bawa kereta tengah-tengah jalan raya tu tiba nampak macam ada air. Sampai ke tempat itu tak ada. Itulah fatamorgana, miraj. Apa tu kalau bahasa yang lebih kasar sikit, falasi. Ada penipuan. Jadi kita tak mau. Jangan ada gulu-gulu dan sebagainya. Sebab itu UMNO menuntut. Sebab itu melalui surat semalam yang dikirimkan oleh Presiden UMNO selaku pengurusi Barisan Nasional, kita kata kita akan menyokong. Itu jelas. UMNO dan ahli-ahli parlimennya akan menyokong bajet yang akan dibentangkan oleh Tengku Zafrul. Tetapi UMNO konsisten. Kita menuntut agar bajet yang akan dibentangkan nanti hendaklah bermatlamatkan untuk mengurangkan beban rakyat dan fokus kepada membantu rakyat, terutama yang dalam golongan B40 dan M60. UMNO menuntut, tuntutan UMNO tak lari agar moratorium ini diteruskan demi untuk mengurangkan beban rakyat. Kalau tak ada moratorium itu, saya rasa the government is in trouble with UMNO. Besar kemungkinan semua ahli parlimen UMNO akan tarik dia punya sokongan. Bajet diluluskanlah. Sebab macam saya katakan, bajet mesti diluluskan. Tak boleh tak diluluskan. Kalau bajet tak diluluskan, kita akan terperangkap. Negara kita ini akan terperangkap menjadi sebuah negara yang boleh diisytiharkan oleh Bank Dunia sebagai negara yang bankrupt. Kerana pada 1 Januari, bermula 1 Januari, kita harus servis. Kita harus membayar faedah
kepada setiap bond-bond yang dilanggan oleh para pelabur antarabangsa. Jadi kalau kita tak boleh tak layan, dia tak boleh bayar, maka kita dianggap sebagai mungkar. Sebuah negara yang mungkar daripada perjanjian melalui penjualan bondnya. Jangan lupa yang itu. Bukan soal kalau setakat kaki tangan kerajaan tak dapat gaji sebulan 2 bulan boleh ditenteramkan lagi. Mengamuk aja gitu dalam negeri. Tetapi kita di peringkat antarabangsa, bond itu perlu. Jangan ingat. Macam saya katakan bahawa bond YMDB pun 7 bilion rasanya kalau tak salah saya. Perlu diservis. Jadi macam mana nak servis kalau bajet tidak diluluskan, tak boleh nak keluarkan duit daripada dana negara. Ini yang orang tak nampak. Tapi dulu yang Mahkamah Petak Agung dia sedar, dia tahu benda ni. Sebab itu dia minta supaya jangan ganggu, dia kata, bajet ini. Biar diluluskan, tapi perbahasan diteruskanlah. Nak dibetulkan sana sini tu okey, tapi jangan sampai tidak boleh bajet ini diluluskan. Bajet mesti perlu diluluskan. Jangan hanya kerana untuk menjatuhkan seseorang kita gunakan kita tolak bajet, akhirnya Januari tak boleh keluar duit. Nak buat macam mana? Tak boleh servis the bond. Bond ke, sukuk ke, sebab pelabur-pelabur asing ni dia beli bond. Contohnya lah bila kita nak mewajibkan satu macam lebuh raya katakan. Kita nak buat lebuh raya Kuala Lumpur Utara apa semua. Jadi kita perlukan dana, kita jual bond. Bond ini dijamin oleh kerajaan. Jadi bila kerajaan tak boleh nak bayar dia punya interest, selalunya orang beli bond ni adalah bond untuk setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kalau dia tak bayar dia punya faedah, maka artinya kita jadi insolvency lah. You tak boleh honor you punya janji. You kata you kerajaan, you boleh bayar balik. Kata saudara beli bond, bond saudara akan matang, 20 tahun akan datang. Ialah pada 20 tahun akan datang, saudara dia akan menjual lah bond itu. Waktu itu dia nak duit dia. Kalau you gagal untuk membayar, mana you di bawah dalam insolvency. Bank dunia akan menghukum kita sebagaimana berlaku di Greece. Sebab dia juga merangkaui bukan hanya kepada pelabur-pelabur, malah bank, sistem perbankan. Contoh banyak bond-bond kita macam bond YNDB, tak silap saya lah, waktu ini diapungkan oleh syarikat underwriting itu, nama syarikat saya lupa lah. Kebanyakan yang mengambil tu rasa tak silap saya adalah Melayu Banking. So kalau ini juga boleh runtuh Melayu Bank ni tak kena kaya. Alright. Assalamualaikum Dato'. Ada tak kemungkinan undi tak percaya terhadap usul undi tak percaya dia berbeza ya? Sebab saya katakan undi tak percaya satu perkara yang berbeza. Sekarang ni bajet satu hal. Let's kita selesai kalau bajet dulu ya. Jadi bajet ini tuntutan UMNO, macam saya berjumpa dengan Dr. Zahid, dia kata no. Kita no way kita nak tolerate. UMNO tak akan tolerate. UMNO punya tuntutan pertama sekali moratorium mesti diteruskan. Yang kedua adalah pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah 10,000 yang dimiliki oleh pecarum. Sebab ini bukan duit rakyat, ini bukan duit negara. Dia kata ini duit penyimpan. Apa cara pun kena carilah. Jadi tak bolehlah diteruskan. UMNO yakin dengan dapat pengeluaran sejumlah 10,000 itu akan menjadikan stimulus package ataupun rangsangan ekonomi boleh bergerak dan rakyat boleh ada sedikit kelegaan. Bukan lega lapar, tak, bukan nak enjoy, tapi untuk hidup, dapat meneruskan kehidupan di saat kerajaan berusaha untuk memperbaiki ekonomi negara. Jadi dalam keadaan begitu, Abi Datuk, pembentangan bajet setiap tahun di negara ini, negara ini di Parlimen boleh tak dibuat selain dari hari Jumaat? Dia hari-hari itu saya rasa sebab dia bajet ini kenapa dipilih pada hari Jumaat? Kerana selepas dibentangkan bajet, dia memerlukan dalam tempoh 2 hari untuk dibahaskan. Jadi kalau dibentangkan hari Selasa, pada Selasa, Rabu, Khamis dia tak ada perbincangan bajet. Bajet tak boleh dibincangkan pada hari Rabu. Kata dia bentang pada hari Isnin, dia tak boleh nak debate ataupun nak berbahas soal bajet ni pada hari Selasa ataupun hari Rabu. Dia boleh debate pada hari Khamis. Kerana selepas dibentangkan, tempohnya adalah 2 hari. Jadi sebab itu dibuat bajet ini dibentangkan pada Jumaat supaya Sabtu Ahad tiap-tiap ahli parlimen boleh menyemak apa-apa semua pada Jumaat Sabtu, pada hari Sabtu Ahad, hari Isnin boleh bahas. Kalau tidak, kalau dibentangkan pada Isnin atau hari Selasa atau hari Rabu atau hari Khamis, susahlah.
Kalau dibentang pada hari Khamis, mana Jumaat dah 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi ada tempoh dia tu. Bajet mesti dibentangkan pada satu hari, dan dalam tempoh 2 hari baru boleh dibahaskan. Maaf, silap tadi. Nak tanya TPPA apa dia? Saya tak perasan tu. TPPA saya tak tahu. Mana saudara? Macam mana jika cadangan UMNO tidak dipenuhi? Apa tindakan yang akan diambil oleh UMNO? Saudara Syed Baharudin, kalau tidak dipenuhi, maka saya rasakan itu adalah noktah terakhir dalam hubungan kita bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Kita tak tuntut lain. UMNO tak menuntut jawatan. Perlu saya ingatkan berkali-kali, UMNO tidak menuntut sebarang jawatan. Kerajaan jalanlah. Yang kita minta, sebab itu dia nak kata nak pilih presiden, nanti malam Perdana Menteri ke menteri, itu prerogatif dia. Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak ambil kisah benda tu. Majlis Tinggi UMNO tak ambil kisah. Kau nak lantik siapa pun lantik lah. Datuk Mak San kata, kau lantik siapa pun siapa lah. Mana Mamat pun ambil lah, kau lantik lah, itu kau punya kerajaan. Tetapi UMNO konsisten sesuatu yang menyentuh doa rakyat, sesuatu yang menyentuh kehidupan rakyat. Itu memang UMNO punya perjuangan. Sebab UMNO ini lain tak ada. Perjuangan bela agama, sebab agama, bangsa dan negara. Sebab saya katakan berkali-kali, UMNO itu adalah sebuah perjuangan. Jadi UMNO konsisten. Dia akan menuntut supaya bajet yang akan dibentangkan oleh Tengku Zafrul ini mesti pertama sekali moratorium. Itu siapa ni bercakap dia tak baik tu. Kenapa bercarut saudara? Siapa saudara ni? Saudara John Jenim. Saudara, kalau saudara nak menggunakan perkataan begitu, saya ingat tak sesuai. Nah, kita tak duduk jawatan. Mana ada kita duduk jawatan? Mungkin saudara kot yang duduk jawatan. Saudara boleh marah pada semua orang, tapi jangan keluar perkataan begitu, tak baik. Saya tak tahulah, saya hilang penghormatan saya. Saudara nama pun John Jenim. Jenim apa? Datuk, apa hal kerajaan PAS? Ini saya nak ulas sikit lagi. Jadi UMNO minta supaya moratorium diteruskan, dan kedua, boleh dikeluarkan wang daripada EPF. Dua perkara. Lain tak ambil kisah. Cuma yang agak menggusarkan saya, tiba-tiba hari ini keluar satu kenyataan tersiar dalam laporan Asrul Awani. Di saat rakyat begitu susah, di saat rakyat begitu terperangkap dalam masalah ekonomi yang tidak menentu ini, tiba-tiba Asrul Awani melaporkan Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Ned Abdullah yang buat kenyataan bahawa barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko, ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan bakal menerima kenaikan gaji pokok antara 3,000 hingga 5,000. Saya rasa ini membuatkan saya rasa tak patutlah. Kenapa begitu? Rakyat susah. Jadi sepatutnya Kerajaan Negeri Kelantan, kalau saya bercakap dia orang kata seolah-olah saya nak attack PAS. Sebab Kerajaan Negeri Kelantan adalah kerajaan PAS. Kenapa diutamakan gaji kenaikan wakil rakyatnya, kenaikan esko, kenaikan menteri besar? Kerana hasil yang didapat daripada wang royalties tu, kata dia dapat 400 juta apa semua tu, itu untuk pembangunan negeri. Dia bukan untuk kenaikan gaji, bukan untuk diguna pakai untuk mereka-mereka yang berjawatan. Masalah air di Kelantan tak selesai lagi. Rakyat cukup menderita di Kelantan. Ekonomi Kelantan perlu dipulihkan. Kenapa Datuk Amar boleh buat pengumuman yang melukakan hati rakyat? Saya tak nak cakap lebih, kerana nanti seolah-olah saya menyerang PAS. Kerana ini kerajaan PAS. Tapi saya merasakan kerajaan pimpinan bersama Datuk Amar itu tak sepatutnya. Macam manalah tiba-tiba Tengku Zafrul besok mengumumkan kenaikan gaji. Di saat rakyat berpapulas, aku nak minta EPF pun tak dapat. Takkan kau boleh bagi aku, kau boleh naik gaji kau orang. Jadi saya rasa kenapalah tidak ada keprihatinan Kerajaan Negeri Kelantan terhadap untung nasib rakyat dia. Kenapa apa-apa ini disinggung? Jadi pulanglah. Saya tak, tapi bagi saya itu tak betul. Tak sepatutnya. Biarlah dalam keadaan begini, wang yang diperolehi hasil daripada royalti minyak yang diperjuangkan
oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah sebegitu lama dan sudah nampak ada bunga-bunganya. Kabarnya dah ada bayar lebih kurang 400 juta. Gunakanlah wang itu untuk membangunkan ekonomi negeri Kelantan. Gunakanlah wang itu untuk membantu rakyat-rakyat negeri Kelantan. Adakah prasarana perniagaan ataupun bantu pengusaha-pengusaha. Paling teruk pun mungkinlah pengusaha-pengusaha tepuk rekor ke, pengusaha budu ke, bantulah mereka. Apa ni, makcik-makcik Minah di Pasar Siti Khadijah atau semua. Jangan tiba-tiba dengan seronoknya. Aswa melaporkan Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nen Abdullah bahawa Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan bakal menikmati kenaikan gaji pokok antara RM3,000 hingga RM5,000. Rakyat tengah menderita, kamu mengumumkan kenikmatan dapat naik gaji pokok. Bagi saya ini keterlaluan. Ini keterlaluan lah bagi saya. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan PAS dapat menegur. Tunggulah dulu, dalam keadaan suasana rakyat susah. Jadi bila seorang jadi pemimpin dah lama, mereka rasa selesa nak naik gaji untuk perut mereka. Selamat Syarif, inilah masalah dia. Jadi akhirnya besok rakyat akan menghukum kerajaan, pimpinan PAS di Kelantan. Kita tak mahu begitu sebab kita melihat sekarang ni PAS dah bersama dengan kita Muafakat Nasional. Kita harus saling tegur-menegur. Salah satu Anwar Junaidi, penjawat awam patut naik gaji. Dalam apa keadaan politik pun tetap bertegas setia pada rakyat dan negara. Ini yang dinyatakan waktu saya bertemu dengan Datuk Ahmad Maslan. Saya tadi saya dapat berbual dengan Datuk Ashraf, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Saya kata saya nak buat live. Dia kata mungkinlah dalam minggu depan. Kalau live dalam pukul, saya kata nak buat live dalam pukul 2, pukul 3 petang lah. Saya kata. Dia kata dia akan bagi date-nya. Dia kata Datuk nak baca saja apa. Saya subjek apa lagi, perjuangan pemuda lah. Dia kata Okey, dia nak cari bahan dan sebagainya. So saya berjumpa dengan Datuk Ahmad Maslan 2 hari lepas, dah ada pun live dia kata bahawa UMNO menyantuni juga QPEX. Kita amat memahami kekitaan kerajaan yang perlu mendapat kenaikan gaji, tapi bukan masanya. Suasana sekarang ni bukan suasana untuk kita menghebahkan kenaikan gaji. Waktu sekarang ni kita dah tengok moratorium itu ditangani oleh kerajaan. Waktu sekarang ini EPF, Kepala Wang Simpanan Pekerja, ditangani kerajaan. Waktu sekarang ini kerajaan kena memikirkan soal BSS, bantuan sara hidup rakyat. Kerana bagi mereka yang tidak mempunyai simpanan dalam Employee Provident Fund ataupun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, macam mana keluarga kita atau saudara kita yang menjadi nelayan, menjadi petani, menjadi peladang, mereka tak ada income, mereka tak ada EPF. Mereka tidak ada sokso. Jadi bagaimana kerajaan perlu membantu mereka. Ini perlukan wang yang khusus. Kena ada dananya. Jadi dalam keadaan begini takkan ada bagi mereka naikkan gaji. Di sinilah masanya kita saling berkorban antara satu sama lain. Jadi Razmino tak buat gapo pun kerajaan PAS Kelantan. Jadi saya tak nak menyerang. Tapi saya rasa tidak sepatutnya kerajaan Kelantan membuat pengumuman. Kalau nak bagi juga pun tak payahlah buat pengumuman. Sebab pengumuman ini tentulah melukakan hati warga Kelantan. Rakyat Kelantan tentu terluka. Dosa kita susah weh. Nak makan tak boleh. Pembangunan tak ada. Air tak ada. Air teruk, lebih teruk daripada TO. Dan banjir nak datang ni. Boleh tiba-tiba kerajaan nak naik gaji, pokok demo tu. Dia kata pokok demo bukan kita kerajaan. Pokok demo duk main politik. Hok jadi tok wakil, hok jadi esko, hok jadi menteri. Hok demo gaji besar, kita gapo? Ini nanti rakyat akan bangkit. Bagi saya patutlah jangan mana ni. Bagi saya patut Datuk supaya penjawat awam ikut syarikat swasta, tak ada alasan nak ambil rasuah. Selamat azab bukan soal patut tak patut. Soalnya tak kena waktunya. Suasana sekarang ni tak kena. Di saat negara sekarang ni dalam keadaan yang ekonomi kita tengah mengudung. Jadi isu kenaikan gaji mesti bakal jadi isu untuk membangkang pada PRU 15. Ini akan jadi masalah. Kita melihat pasal saudara kita dalam Muafakat Nasional. Datuk patut jumpa Timbalan Menteri Besar Kelantan tentang idea mereka. Yalah, kita menyuarakanlah siapalah saya.
Saya menyuarakan supaya ada warga Kelantan yang berkesempatan mendengar apa-apa pandangan saya ini boleh menyuarakan melalui wakil mereka. Sistem politik kita ni, kita ada tok wakil ataupun wakil rakyat kita. Nyatakan pada wakil rakyat kita supaya dalam perbahasan Dewan dalam masa 2-3 hari ini, mereka bercakap tak perlulah dinaikkan gaji untuk saat ini. Bukan tak nak, tapi tak perlu. Kerana rakyat banyak masih susah lagi. Rakyat di Takbai, rakyat di Ulu Kelantan, rakyat di Kuala Kerai, rakyat di Macang, rakyat di Pasir Mas, rakyat banyak lagi rakyat yang miskin. Jadi kenapa perlu kita mengeluarkan kenaikan gaji wakil rakyat dan ahli esko kerajaan? Itu saja kita minta membuat masa ini. Just right, PBM lah, gila jawatan, semua jawatan dia orang nak. UMNO berapa orang jadi nak saya jelaskan. Saya dah bagi tahu bahawa kita tak boleh kisah. Tapi kita asalkan moratorium EPF rakyat. Bagi UMNO perjuangannya tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata demi rakyat. Sebab UMNO itu sebuah perjuangan. Dia bukan politik macam setengah orang. Gani Arbo tak pasti lagi Datuk. Dia bukan tak pasti, dia laporan daripada awal ni. Kenyataan naik timbalan menteri besar. Timbalan menteri besar dah buat kenaikan. Jadi bahkan katanya wakil rakyat Kelantan diibaratkan sebagai pegawai kebajikan. Kerana ramai masyarakat di kawasan memerlukan perhatian dan bantuan mereka. Bantu bukan dengan bantuan duit. Apakah sekarang ni PAS sudah belajar terjebak dalam politik wang? Bila turun ke kawasan-kawasan mesti bagi duit. Itu budaya pimpinan UMNO terdahulu yang kita tentang habis-habisan. Budaya red carpet. Saya dah tegur ahli apa-apa pemimpin UMNO tak sepatutnya turun ke gelanggang berjumpa rakyat dengan red carpet, dengan kompang. Tapi masalahnya UMNO cawangan, UMNO bagian nak adakan juga. Kalau menteri itu turun datang dari UMNO, adakan red carpet, carpet merah, lepas itu ada kompang bunga mangga. Jadi bila menteri itu kahwin, kamu marah sebab dia dah kesedapan. Ada kompang guru dan sebagainya. Habis itu kadang-kadang dia kahwin seorang lagi. Kau marah sebab kita menggalakkan. Dan menteri-menteri ni turun apa semua, bagi pengumuman apa semua tu, salam adalah sedikit. Bawa duit kopi. Ini kena dihentikan. Rakyat menuntut perjuangan. Rakyat tidak menuntut untuk dibayar. Mereka bukan pengemis. Bukan mereka mengemis dengan wakil rakyat. Ini budaya pergi rumah tok wakil, pergi ke rumah ahli parlimen, minta, ya Mama saya tak ada duit. Itu mengemis. Sepatutnya sekarang kita memperjuangkan setiap wakil rakyat kena memikirkan apa untuk rakyat dia. Kalau dia duduk di grade, kena fikirkan rakyat aku macam mana. Wabiah sekolah kena fikirkan rakyat grade kebanyakannya adalah peladang. Apa perusahaannya? Bagaimana nak majukan? Bagaimana hasil nak dijualkan? Diadakan apa dengan farma dan sebagainya. Itu tugas wakil rakyat. Bukan dah turun ke cawangan-cawangan ke bahagian nak terima. Apa yang dikata oleh Nik Amar ni, saya terkejut. Kenapa PAS sudah terjangkit dengan penyakit yang dulu yang kita dah buang dah? Bukan masanya pejabat awam dinaikkan dia masih dibayar gaji penuh, sedangkan banyak rakyat yang hilang pekerjaan. Anak Farah, ini yang saya katakan bahawa masa tak kena. Rakyat tengah menderita. Ada yang ada kerja hilang, jadi kapten, bawa pilot, terpaksa jual bikari. Pilot terpaksa bawa ini Grab. Di saat-saat rakyat hilang pekerjaan, yang mana kerja pun dipotong gaji 50%. Ini bukan cerita bohong. Pekerja-pekerja yang bertugas di Kuala Lumpur, di Sekretariat Raya Kuala Lumpur, mungkin di Pulau Pinang dan sebagainya, mungkin ada perusahaan, mereka dibayar gaji setengah. Dan setengahnya suruh bawa balik rumah. Datuk asal Kelantan ke dapat kecek Kelantan? Saya tidaklah, sebab saya ramai kawan-kawan saya Kelantan. Dulu saya bekerja bersama dengan kumpulan Kerangkraf. Jadi kumpulan Kerangkraf Tokek dari Kelantan Tokek asalnya ini Datuk Haji Yaakob, kedai buku Haji Yaakob Kota Baru. Kemudian Tokek nombor 2-nya Datuk Syamuddin. Datuk Syamuddin bersama dengan Saudara Nasir, Allahyarham Saudara Fikri, Allahyarham Saudara Fahmi. Semua orang Kelantan bila jumpa kecek Kelantan. Jadi kita masuk meeting tu dah kecek Kelantan. Kalau tak faham Kelantan, bukan. Dulu masa Kelantan minta duit royalty, kenapa UMNO tak kasih? Saudara Asri, puasa sekarang ini bukan soal. Sekarang dah bayar dah. Jangan kita yang lepas jangan kita ulangi. Saudara Tip, jangan kita mengulangi. Sebab itu saya kata jangan lepas mengulangi perangai yang tidak baik yang pernah dilakukan oleh Tok Wakil ataupun wakil-wakil rakyat daripada UMNO. Untuk hadir ke cawangan-cawangan, ke kampung-kampung menjadi seorang Santa Claus. Bawa duit. Ini over. Zaman untuk itu sudah usai.
Sudah selesai dan sudah kelas dan tutup buku. Yang kita nak sekarang ni, setiap wakil rakyat, sebab itu kita nakkan anak-anak muda masuk dalam gelanggang politik ini. Check and balance, mereka juga membawa arus perubahan. Zaman milenial, kita mahu supaya setiap wakil rakyat memikirkan suara rakyat. Bukan duduk di kursi empuk. Masalah sekarang ni, Harakah pun sama Tokeh. Tak betul. Harakah bukan Tokeh Harakah. Kadang-kadang tak pernah lebih ke Harakah. Kita tu dekat kebawatan. Minta maaf. Jadi, jangan duduk di kursi empuk. Dapat puluh-puluh ribu. Sakau projek. Samun tengah jalan. Lepas itu dapat duit sikit dahulu kat orang. We should stop it. Kita perlu menghentikan. Sebab itu, bila dah bawa kena tindakan begitu, akhirnya SPRM pun tak boleh. Pening. Kalau semua dah buat begitu, takkan nak tangkap semua. Itu masalahnya. Jadi 80 MPR ni saya nak masuk bab tu lah. Sebab saya sekarang ni, sebab itu saya kata tadi, betul Saudara Muazzam, air mata rakyat mengalir. Sebab itu pemimpin janganlah berpesta di gigi pantai air mata rakyat. Air rakyat mengalir hari-hari. Zaman ekonomi mengudum ni, patutnya kerajaan pusat kena bagi bantuan kepada yang hilang mata pencarian. Memang itu. Bukan kenaikan gaji. Sepatutnya sekarang ni, stop it. Gaji menteri pun sepatutnya kena potong. Sepatutnya. Prinsip PAS apa ni? Prinsip PAS, Timbalan MB pernah kena kantoi bila salah pencaturan. Saudara Izhanif Mat Kamazan, saya tak tahu. Saya kata tadi, jangan dianggap saya menyerang pimpinan PAS. Cuma saya mengatakan pimpinan kerajaan di negeri Kelantan tak sesuai mengumumkan begitu. So Datuk Nik Amar, warga Kelantan harus menyatakan kepada beliau, Datuk, janganlah. Kalau pun nak buat pun diam-diam pun tak apa. Kenapa bila kamu mendedahkan begitu, rakyat terasa hati. Kawan sokor Datuk, ambo orang Kelantan, ambo tetap di hati. Tok Guru kita terbaik. Setuju. Kita dah cantik dah sekarang ni. Sebab itu saya sebagai warga UMNO, kalau tengok kawan kita ni, sahabat baru kita ni, yang sudah berada dalam wadah muafakat nasional ni, kita perlu tegur lah. Bukan tak boleh tegur. Dia rosak kita nanti ni kalau kita tak menegur. Wong Taikun, dulu isap danhir, sekarang isap rokok daun. Ini masalahnya. Taram Saleh, sedap kopi tu. Kopi Mona Lisa. Yes. Mona Lisa, Saudara Taram Saleh. Saya tak tahu Saudara Datuk Tani, Saudara Taram Saleh dia bagi dekat Saudara Zahrin kopi apa. Sebab Zahrin kata dia pun dapat kopi daripada Taram Saleh. Taram Syah. Saudara Taram. Jadi, sekarang ni saya terfikir. Bila kita melihat gelagat pimpinan kerajaan Tan Sri Muhyiddin hari ini, saya timbul pertanyaan dalam hati kecil saya. Apakah pimpinan UMNO tidak menyesal kerana memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin dulu? Cuba kita bertanya pada diri kita lah, kalau saudara jadi Datuk Zaid Hamidi semua. Menyesal tak menyesal? Saya rasa menyesal. Sebab budi baik kita tidak dibalas dengan sebagaimananya. Dia yang tak ada begitu. Cuba saya tengok sekarang ni, masih lagi mereka nak kekal untuk mewujudkan perkataan darurat. Saya tak faham. Apabila ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taufiuddin, menyatakan bahawa kemungkinan kerajaan nak wujudkan juga. Sedangkan Agung Raja-Raja Melayu tak nak. Sudah-sudahlah. Dalam bahasa Inggeris kata stop it. Apa alasan kamu? Kalau kamu kata COVID, Amerika tu berjuta orang kena COVID-nya. Dan sekarang ni kalau nak ikut dari segi perkembangan COVID sekarang ni, dah mula menurun balik. Jadi apakah keadaan? Sikit-sikit saya pun sebenarnya saya bosan. Saya amat bosan bila mendengar ucapan lain tak ada COVID. Lain tak ada COVID. Dan bila hari ini diumumkan pula bahawa besok cuma 80 orang saja ahli parlimen yang boleh mengikuti dan berada dalam Dewan Parlimen untuk mendengar Tengku Zafrul membentangkan belanjawan bajet. Saya kata ini pencabulan. Ini satu pencabulan.
Kerana kalaulah wakil rakyat saya tak dapat masuk, saya akan marah. Dalam sistem demokrasi, kita mengangkat seseorang itu menjadi wakil rakyat. Sama ada kita sokong atau tidak masa pilihan raya, tapi bila setelah dia dimenangi, maka dia mewakili kita. Ya tentulah saya akan marah apabila wakil saya tak dapat masuk. 222 ahli Dewan Ahli Parlimen tu mesti dibenarkan masuk. Sebab mereka mewakili rakyat. Sama ada mereka mewakili rakyat Seributi ke, mereka mewakili rakyat daripada Sarawak ke, daripada Sabah ke, daripada Pulau Pinang ke, daripada Johor ke, tak kisahlah. Tapi dia kena hadir dalam Dewan untuk mendengar, untuk memerhati bagaimana Menteri Kewangan membentangkan bajet. Tiba-tiba kamu hadkan hanya 80. Who are you to stop them? Ini masalahnya. Dan dunia melihat, betul. Saudara Aizul Abdul Hamid, amat memalukan bahawa kita melanggar prinsip demokrasi. Apakah mereka sudah mencabul demokrasi? Peraturan Dewan tak ada mendebat tak. Itu peraturan mana kamu gunakan? Perlembagaan mana yang kamu gunakan? Saya mencari dalam perlembagaan. Tak ada. Apa kamu sekarang ini memerintah beraja di mata, bersultan di hati? Sebab itu saya kata, apakah Presiden UMNO tak terfikir menyesal kita lantik orang macam ni? Saudara kasih, belajarlah dari New Zealand, dia kata. Mana dia? Belajar dari New Zealand. Ada KPRU baru ni, tanpa darurat. Dia negara okey. Masalah sikit-sikit COVID. Sikit-sikit COVID. COVID apa benda ni? Now nak bentang. Dan saya dikabarkan sudahlah sekarang ni, perbahasan pun cuma tinggal 3 jam. Masa bertambah pendek. Sedangkan berapa orang saja yang kena COVID? Oleh kerana kawasan itu diisiarkan berada dalam kawasan red zone. Kerana bawa-bawa berada dalam dalam daerah Kepung. Kawasan ini kawasan red zone, maka lebih berhati-hati. Baik tak ada. Sebab itu mereka masih lagi hendak mewujudkan suasana darurat. Kenapa? Apa agenda tersembunyi yang kita tidak tahu? Pimpinan kerajaan Tan Sri Muhyiddin sekarang ni, kadang-kadang saya tengok seolah nak melanggar balik. Nak bertelagah dengan istana. Istana dah buat kata, okey, ceasefire. UMNO kata, okey, terima. Kita mengadakan gencatan politik. Tak ada. UMNO kata, okey, kita sokong yang mana yang baik, apa semua. Tapi jangan kita membunuh demokrasi. Jangan kita matikan demokrasi yang subur ini. Demokrasi mesti disuburkan. Mesti disantuni. Dan dunia melihat. Apa dah jadi Malaysia ni? Kau punya Dewan Parlimen sekarang ni boleh waktu sepatutnya dulu sampai malam, sekarang tinggal sampai 3 jam saja. Apakah kita perlu mendengar hebahan melalui kaca TV dan sebagainya? Itu tidak ada dalam perlembagaan lagi. Sepatutnya semua ahli Dewan Rakyat biar dia berada. You boleh tahan semua pegawai dia. Tak payahlah para menteri berada dalam Dewan. Okey, macam sekarang ni. Tak boleh siapa masuk pun, kena ada swab test dan sebagainya. Okey, kita terima. Biarlah mereka berdebat dalam tu. Tapi kenapa dihalang? Dan kabarnya besar kemungkinan kalau ini dilakukan pada besok hari, waktu pembentangan bajet itu hanya 80 orang, iaitu 40, tak silap saya 43, 37 sebenarnya. Ataupun 47, 43, 33. Kalau itu berlaku, apa tujuannya? Maka kamu nak menyekat. Takut ada usul yang tak percaya. Sebab kemungkinan ini akan dilenjakkan selepas bajet. Selepas pembentangan bajet, maka hari Isnin bermulanya perbahasan bajet. Jadi kamu takut ke? Kenapa kamu dibunuh bayang-bayang? Dalam keadaan begini, kenapa kamu membuat satu tindakan yang unethical, yang undemokratik, di mana dalam keadaan sistem demokrasi? Jadi abah mana mengamalkan demokrasi ini? Saya sendiri, apa dah jadi ni? Bila saya tengok, alamak, ada keperuntukan perlembagaan membenarkan perkara tersebut? Itu persoalan kita. Tolong jelaskan. Jadi, ialah UMNO kena tarik dia sebab kita dah berjanji dengan Sultan, dengan Agong bahawa kita tak mau mewujudkan perbalahan politik berpanjangan. Sebab kita menunggu waktu tarikh pilihan raya. Sebab kita kata, bila reda saja COVID, maka Kerajaan Perikatan Nasional mesti memanggil pilihan raya umum. Tetapi masalah sekarang ni, apabila demokrasi ternoda di Parlimen,
Kenapa pimpinan begitu? Asimat 41 dengan 39. Artinya 41 pihak kerajaan. Tak boleh begitu. Tak boleh. Walaupun sekarang ni kononnya mereka ada 113 ahli parlimen bersama dengan mereka dan 109 bersama-sama dengan pihak pembangkang. Oh, jadi dari kota itu tak boleh. Besar kemungkinan daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional juga, dan mereka nak menyokong pembangkang. Inilah betul lah Saudara Aizul Abdul Hamid. Gila lah Tan Sri Muhyiddin ni. Nak masalah sekarang ni kita bukan menuduh Tan Sri Muhyiddin, tapi dia bertanggungjawab. So ini kerajaan beliau memimpin. Kenapa kita menodai demokrasi di pintu parlimen? Kenapa rakyat wakilnya tidak boleh diizinkan berada di parlimen? Kenapa dinafikan hak saya? Hak kami sebagai pembayar cukai. Hak kita sebagai warga yang cinta damai. Warga negara yang kita mempunyai wakil kita di parlimen, yang nak menyuarakan pandangan kita, yang menyuarakan perjuangan kita. Kenapa hak ini dinafikan apabila kamu cuma membenarkan cuma 80 orang? Ini tak sebolehnya berlaku. Tak boleh diizinkan. Cik Lee Fazil, demokrasi terpimpin lah duduk. Ini kalau dalam filem-filem itu apa dia kata? Demokrasi terpimpin kepala otak kamu. Itu dalam filem ya. Nah, ini tak boleh nak katakan demokrasi pemimpin. Ini bertentangan dengan lunas-lunas demokrasi. Ini amat bercanggah dengan kehendak prinsip demokrasi. Kenapa beliau begitu? Lepas itu dia beritakan bahawa kemungkinan nak adakan darurat pilihan raya di Sarawak. Seolah-olah kamu nak menjanggah titah tuanku. Kenapa pimpinan kerajaan hari ini dilihat seolah bersengketa dengan istana? Tak cukup ke kita menghadapi krisis satu ketika dahulu waktu Dr. Mahathir memimpin kerajaan bersengketa dengan istana? Kenapa nak dicetuskan sekali lagi? Kenapa suasana ini? Agong dah kata tak perlu ada darurat. Sudahlah. Put a full stop. Kalash. Dah, ini mesti kita ucapan je seolah-olah meletakkan masalah ini, kesalahan ini pada istana. Ini masalah besar ni sebenarnya. Saya mendengar, menghayati setiap ucapan Perdana Menteri dan menteri-menteri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Sama ada daripada UMNO ataupun daripada parti-parti yang seangkatannya. So itu dia tengok dia macam di Kelantan. Dia tak betul ni. Kita wajib menegur benda tak betul. Sekarang ni demokrasi nak dibunuh di parlimen. Parlimen sepatutnya demokrasi itu subur. Tiap-tiap ahli parlimen boleh bercakap apa saja. Yang kamu nak tahan apa hal. Tok, boleh bantah ke Tok? Nak kita ni terpulanglah pada wakil rakyat lah bantah. Kita tak. Kita cuma boleh bantah di peti undi nanti. Dan kita tapi saya tidak mengajak. Tak eloklah. Takkanlah kamu mengundang kebangkitan rakyat untuk berbaris di Sogo, untuk berbaris di parlimen. Takkan kamu nak mengundang suasana begitu? Letun di belakang Yidin. Saya tak tahu. Abi Aidit, esok Datuk ada kat masuk. Nak masuk macam mana? Kalau ahli parlimen pun tak boleh masuk, takkan saya yang bukan ahli parlimen boleh dibenarkan masuk? Satu benda yang impossible. Ini keadaannya sekarang ni. Parlimen sudah dilihat sebagai rumah besi. Jangan. Seburuk-buruk mana kerajaan pun tak pernah buat ni. Kenapa kerajaan UMNO, kerajaan Malaysia mewujudkan suasana begini? Belakang Pak Midin ada atuk tu. Saya tak tahu. Saudara Azani, TJ, sebenarnya semuanya ini semua saya kena salah UMNO lah. Sebenarnya semuanya punca dari kepimpinan UMNO yang sentiasa berbolak-balik. Penyokong UMNO sendiri dah mula berluat. Sepatutnya istilah tariklah diri. Saya setuju TJ. Puncanya tak ada lain. Sebab saya kata kita mesti kritik. Sepatutnya pimpinan UMNO dah tengok keadaan ini, tarik je full stop. Tapi mungkin, ini kita bersangka baik, mungkin kita nak tunggu lepas bajet lah. Sebab kita melihat kalau dia buat sebelum bajet nanti, ada gangguan pada bajet. Lepas bajet, lulus, tariklah. Sebab Agong dicabar,
Demokrasi nak dibunuh. Apa benda ni? Enough is enough. Bagi saya tidak boleh terima apabila adanya unsur-unsur mau membunuh demokrasi. Bagi kata demokrasi perlu subur dan hidup di negara yang tercinta ini. Kita berjumpa besok selepas kita dengar daripada apa kenyataan pembentangan bajet oleh Datuk Tengku Abdul Zafrul. Tenangkan fikiran saudara. Saya boleh minum air sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih.